Jadi agama Islam dalam bab ibadat ni jangan ditambah, jangan dikurang. Jangan ditambah, jangan dikurang. Hak Nabi ajar ni tuan-tuan dalam bab zikir terlalu banyak. Kita pun dah tak teramal. Tak teramal banyak sangat. Tiba-tiba kita tambah lagi zikir hak pelik-pelik. Bila kita tambah zikir yang pelik-pelik, automatically zikir yang disunahkan oleh Nabi akan tertinggal. Seterusnya tuan-tuan macam sekalian kita tengok pula. Kenapa Islam menolak perkara bid'ah? Bid'ah ni kita kata rekaan dalam agama, rekaan dalam ibadah. Tuan-tuan bayang, logik akal kita kalau kita kata sembahyang zuhur 4 rakaat, datang seorang hamba Allah dia buat 5. Apa pandangan tuan-tuan? Sembahyang zuhur itu 4 rakaat, datang seorang hamba Allah dia buat 3 rakaat setengah. Apa pandangan tuan-tuan? Bukankah itu berarti merubah ibadat kita? Betul tak? Ibadah kurban ditetapkan dalam hadis 7 bahagian. 7 orang masuk 7 bahagian lah. Datang seorang hamba Allah, keadaan dia kata begitu mudarat, kita perlukan bekalan daging, 1 lembu 12 bahagian. Macam bukankah berarti ini merubah agama? Dan bila merubah agama ni menjadikan agama kita tidak nampak keasliannya. Yang itu dilarang. Syekh Yusuf Qaradawi saya petik dan tuan mengatakan, pasal apa Islam melarang bid'ah? Tengok, pertama, pelaku bid'ah meletakkan dirinya sebagai penggubal syariat. Bila dia buat macam tu, seolah-olah dia menganggap diri dia tuan-tuan penggubal syariat. Sedangkan yang menggubal syariat Allah Ta'ala dan Rasulnya sahaja. Orang yang melakukan bid'ah seolah-olah mengetahui perkara yang tidak diketahui oleh Allah. Seolah-olah dia mengatakan, wahai Tuhan, apa yang engkau syariatkan kepada kami tidak cukup. Kami akan tambahkan ke atas apa yang engkau syariatkan itu supaya menjadi lengkap. Perbuatan ini bercanggah dengan nas Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihi Allah walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum wa innadh zalimina lahum azabun alim. Patutkah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang menentukan mana-mana bahagian daripada agama mereka sebarang undang-undang yang tidak diizinkan oleh Allah, dan kalaulah tidak kerana kalimat ketetapan yang menjadi pemutus daripada Allah untuk menangguhkan hukuman hingga ke suatu masa yang tertentu, tentulah dijatuhkan azab dengan serta-merta kepada mereka yang berbuat demikian. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan beroleh azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Dalam surah Asy-Syura ayat 21. Am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihi Allah. Jelas. Jadi kalau kita tambah satu benda tuan-tuan, seolah kita menganggap diri kita jadi penggubah. Satu, yang kedua, kita telah menganggap Nabi Muhammad SAW tidak menyempurnakan syariat. Dan ada benda yang perlu disempurnakan, maka kitalah tampil ke depan, kita sempurnakan. Ini tidak boleh. Itu yang pertama tuan-tuan. Jadi agama Islam dalam bab ibadat ni jangan ditambah, jangan dikurang. Jangan ditambah, jangan dikurang. Hak Nabi ajar ni tuan-tuan dalam bab zikir terlalu banyak. Kita pun dah tak teramal. Tak teramal banyak sangat. Tiba-tiba kita tambah lagi zikir hak pelik-pelik. Bila kita tambah zikir yang pelik-pelik, automatically zikir yang disunahkan oleh Nabi akan tertinggal. Dan automatically orang akan membesarkan zikir yang dicipta oleh para ulama tadi dan meninggalkan zikir yang dibuat oleh Nabi. Dia akan jadi macam tu. Syekh Izzuddin bin Abdul Salam kata, zikir ada 2 bahagian. Zikir yang dibuat oleh Nabi, zikir Nabi ajar, zikir sumber Quran, sumber daripada hadis. Yang kedua, zikir yang ulama buat. Ulama buat zikir tu atas dakwaan, mungkin kata konon dia jumpa Nabi ke apa semua dia. Tengok dari segi rangkaian ayat, dia tak bercanggah dengan akidah zikir tu. Tengok rangkaian ayat tuan-tuan, ada bercanggah akidah tak? Tuan-tuan tengok dalam zikir Tariqah Ahmadiyah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a wa ilmullah. Tengok pada lafaz dia, bercanggah tak bercanggah? Tidak ada benda yang bercanggah. Cantik lafaznya. Tapi bila kita amal lafaz ini, maka tertinggallah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tertinggal. Hak ni siapa ajar? Nabi ajar. Maka otomatik tertinggal. Orang akan mengutamakan hak ulama buat, hak Nabi buat orang tak ajar, orang tak buat. Baik. Yang kedua, pelaku bid'ah melihat agama ada kekurangan. Pelaku bid'ah melihat agama ada kekurangan yang dia pula ingin menyempurnakan kekurangan tersebut. Padahal agama Islam telah pun disempurnakan oleh Allah. Firman Allah Ta'ala,
Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Faman itturra fi makhmasatin ghaira mutajanifin li'ith fa innallaha ghafurur rahim. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu, dan aku telah redha Islam itu menjadi agama untuk kamu. Maka sesiapa yang terpaksa kerana kelaparan memakan benda-benda yang diharamkan, sedang ia tidak cenderung hendak melakukan dosa, maka bolehlah ia memakannya. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Ada ayat di depan jelas, al-yawma akmaltu lakum. Ayat ini mengatakan dalam soal agama, soal ibadat khususnya, Allah Ta'ala sudah sempurnakan. Apa lagi yang kita nak, tuan? Yang sepatut kita buat, disiplinkan diri sahaja, buat benda yang telah sedia ada. Segelintir orang tak puas hati dengan benda sedia ada, dia buat benda baru. Jadi bila benda baru, tuan-tuan, tak ada, jadi terbebang, tak ada. Benda tu akan menyebabkan terbebang, menyusahkan kita sendiri. Sehubungan dengan itu, Ibnu Majisu melaporkan Al-Imam Malik pernah berkata, sesiapa yang melakukan suatu amalan bid'ah di dalam Islam yang dilihatnya sebagai satu amalan kebaikan, sesungguhnya telah menganggap Nabi Muhammad SAW telah mengkhianati risalah yang dibawanya. Kerana Allah Ta'ala telah mengatakan, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Sesuatu yang tidak menjadi agama pada waktu itu, sudah tentu juga tidak akan menjadi agama pada hari ini. Artinya masyarakat dulu tak buat semayang zuhur 5 ke 3 ke, maka begitulah zaman kita pun semayang zuhur tetap 4, tidak 5, tidak 3. Sebagai contohlah dalam bab ibadah khusus. Melakukan bid'ah di dalam agama berarti menuduh Nabi SAW melakukan khianat dan tidak menyampaikan risalah dengan sempurna. Firman Allah Ta'ala, ya ayuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nar innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul Allah, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu, dan jika engkau tidak melakukannya dengan menyampaikan semuanya, maka bermakna tiadalah engkau menyampaikan perutusannya, dan Allah jualah yang akan memeliharamu dari kejahatan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk pada kaum yang kafir. Surah Maidah ayat 67. Semua perkara agama, ibadat telah disampaikan oleh Nabi. Adapun urusan dunia, tuan-tuan, urusan dunia Nabi suruh pada kita, antum a'lamu bi umuri dunyaku. Yang kita baca kisah tentang proses pendebungaan pokok kurma, bunga kurma di kota Madinah. Apabila Nabi SAW sampai di kota Madinah, mereka melihat masyarakat Madinah mengadakan proses pendebungan supaya pokok kurma tadi menghasilkan buah yang bagus dan berkualiti, bermutu tinggi. Bila Nabi tengok dia orang duduk atas pokok tu, Nabi tanya dia orang buat apa. Dia beritahu kepada Nabi dia orang buat proses pendebungaan. Nabi kata kalau Allah Ta'ala menetapkan benda tu baik, tak buat pun tak apa. Jadi para sahabat dengar perkataan itu, mereka beranggapan ini agama, ini urusan agama. Lalu mereka tidak buat proses pendebungaan. Akibatnya kualiti kurma yang dihasilkan oleh pokok pada tahun itu merudum jatuh. Maka petani pun mengadu pada Rasulullah. Sampai Rasulullah kata, innama ana basharun usibu wa ukhtik. Nabi kata, aku ni manusia, kadang aku salah, kadang aku betul. Jadi kenyataan ini merujuk pada apa, tuan-tuan? Kenyataan ini merujuk kepada dalam urusan duniawi. Dan urusan duniawi serah pada pakar dia. Sebab Nabi, tuan-tuan, dia datang bukan nak memajukan sistem pertanian. Nabi datang menegakkan akidah dia. Sistem pertanian ni mengikut kepakaran manusia. Jadi kamu pakar, sila buat, cipta baru, tak apa. Dalam bab agama jangan, dalam bab wahyu jangan. Itu